Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, apa khabar? Bagaimana hari ini? Suasana macam mana? Hari pertama selepas lockdown, dan jangan terburu-buru jangan lupa social distance yang perlu ada pada setiap individu. Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, bagaimana dengan pencerahan saya semalam? Boleh difikirkan atau bagaimana? Masih perlu membuat kajian secara langsung Jangan berhenti, jangan sekadar menonton channel Masa Bayu, kemudian tunggu lagi episod yang seterusnya, melainkan apa yang perlu dilakukan oleh tuan-tuan dan puan-puan adalah sentiasa melakukan check and balance buka Quran, lihat di mana apa yang saya sampaikan itu, kerana inilah cara untuk kita berilmu, cara kita berjalan dalam kehidupan di akhir zaman yang sentiasa penuh dengan permasalahan-permasalahan ataupun kekeliruan, kerana banyak sangat tuan-tuan dan puan-puan input-input yang ada di sekeliling kita hari ini yang memerlukan kita sentiasa meletakkan proses kepercayaan atas apa juga situasi bila sampai kepada ilmu. Hendaklah kita tapis terlebih dahulu. Dah saya terangkan dalam video yang sebelum ini. Jadi hari ini, sebagaimana yang telah saya janjikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita akan pergi kepada 4 disiplin ilmu akhir zaman. Jadi bila saya menjelaskan semalam tentang 2 faktor utama, iaitu tentang metafizik, tentang persoalan metafizik itu adalah sesuatu yang selalu disebut, selalu didengar, tetapi dari segi aspek penjelasan secara ilmiah khusus kepada kefahaman umum, ianya agak jelas kepada apa yang telah saya lihat dan berdasarkan kepada statistik kajian-kajian yang telah saya lakukan. Memang begitu banyak maksud ataupun pemahaman atas individu apabila disebut saja tentang metafizik, seolah satu cabang ilmu ataupun seolah satu perkara yang hanya orang-orang tertentu saja yang boleh membicarakan ataupun boleh bercerita tentang perkara tersebut. Sedangkan hakikatnya, sebagaimana yang saya katakan, apabila kita berbalik kepada metafizik, kita berbalik kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi di mana hilangnya persoalan asas kepada metafizik? Maka di sini pentingnya kita berada dalam situasi yang sentiasa merujukkan kepada Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan. Banyak sangat, macam mana kisah semalam, kertas putih pun boleh menjadi satu perbalahan kepada sesama manusia. Ini baru cerita tentang kertas putih. Maka untuk itu, kita harus sentiasa meletakkan prioriti ketetapan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi dalam apa juga yang kita lakukan. Jadi setidak-tidaknya saya telah pun menyampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang realiti metafizik yang selama ini misteri-misteri katanya. Saya berbincang dengan ramai pihak, tak kiralah sesiapa sekalipun yang saya kenal, yang saya tak kenal pun, bila sebut saja metafizik, kening ni macam nak bercantum, macam bertemu. Kerana apa yang nak ceritakan metafizik ni? Metafizik ni cerita yang tak boleh diterjemah dengan realiti. Kalau tak boleh diterjemah dengan realiti, buat apa kita sebut tentang metafizik? Maka semoga pencerahan saya semalam telah pun dapat membuka sedikit sebanyak ruang untuk tuan-tuan dan puan-puan, untuk memahamkan, untuk memastikan supaya selepas ni jangan lagi kita ditipu-tipu oleh sesiapa. Jangan lagi kita diperkotak-katikkan, dikonon-kononkan, kata orang utara kata dikonon-kononkan, maksudnya dipermainkan dengan penampilan, cerita-cerita hebat, tetapi realitinya dah jelaskan semalam, metafizik adalah Al-Quran dan Sunnah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi sambung pula hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, ada 4 disiplin. Ada 4 disiplin yang perlu difahami bila sebut tentang akhir zaman. Maka ia adalah satu permulaan daripada awal zaman.
Maksudnya macam mana? Tidak ada awal, tidak ada akhir. Maka apabila saya bercerita tentang akhir zaman tu, seolah-olah ceritanya, kalau ilmu akhir zaman, ilmu tu wujud pada akhir zaman saja. Ilmu tu tak wujud pada pertengahan zaman, ilmu tu tidak wujud pada awal zaman. Hakikatnya, apabila kita sebut persoalan akhir zaman adalah persoalan kita di akhir zaman, maka bila kita sebut tentang ilmu akhir zaman adalah persoalan bagaimana kita berada di akhir zaman, iaitu zaman yang mana kita hidup hari ini. Bagi mereka yang terimalah hari ini ataupun saat ini adalah akhir zaman, maka apabila itu dikiaskan ataupun dihubungkan dengan topik kita pada hari ini, iaitu bahagian yang kedua, ilmu akhir zaman, maka tuan-tuan dan puan-puan, tetap ilmu akhir zaman bidangnya pun sebenarnya adalah bidang yang dah ada daripada awal, dah ada daripada permulaan zaman, pertengahan zaman dan akhir zaman. Maka itu berbalik kepada persoalan-persoalan yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran, iaitu menceritakan, menjelaskan peristiwa yang sebelum permulaan, macam mana dijadikan Nabi Allah Adam, kemudian peristiwa semasa, yakni semasa kita ada hari ini, hidup kita boleh juga melihat di dalam Al-Quran apa yang perlu kita lakukan, sumber kepada pelaksanaan. Dan yang ketiganya adalah tentang masa depan. Maka hari ini kita bercerita tentang hidup kita dalam satu zaman yang kita katakan akhir zaman bagi kita, tuan-tuan dan puan-puan, bagi anak-anak kita, sekiranya masih wujud lagi dunia ini, maka zaman kita dah jadi zaman yang telah berlalu bagi mereka. Maka zaman akhir zaman kita bukan lagi akhir zaman kepada mereka. Maka harus faham apa juga istilah-istilah yang saya gunakan kepada pencerahan untuk topik-topik yang saya bincangkan dengan tuan-tuan dan puan-puan, mesti dikembalikan semula kepada sumber yang khusus, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka ada 4 ilmu akhir zaman yang dah ada daripada awal. Apakah yang pertama? Maka yang pertama adalah tentang persoalan syariat. Syariat. So, macam mana syariat? Syariat lah yang berbalik kepada hubungan pelaksanaan daripada apa yang kita telah imankan. Yang ini aturan-aturan dia. Perkara-perkara yang halal haramnya, yang boleh dilakukan, apa yang tak boleh dilakukan, ada hitungannya. Ada penjelasan secara jelas. Maksud di sini tidaklah terbayang-bayang, tidaklah melakukan sesuatu itu agak-agak, tetapi ia ada aturan yang khusus. Di situ datangnya hukum. Kalau nak faham sikit, dalam arti kata fiqh lah, ada hukum fiqhnya. Nak solat ada cara solatnya, nak pastikan nak sembelih ayam ada cara sembelih ayamnya. Bukan ambil pulas leher ayam tu mati juga. Tetapi dalam konsep yang asas yang pertama dalam soal ilmu akhir zaman yang saya bicarakan dengan tuan-tuan dan perempuan, yang pertama adalah syariat. Maka di manakah datangnya syariat itu tadi? Dari sini. Setiap pelaksanaan itu perlu ada teorinya, perlu ada atau caranya, perlu ada penjelasan secara khusus, do and don't. Maka ada hitungan, perlu ada proses. Membuat sesuatu tu kena ada cara dia nak buat. Nak buat kuih apam, nak buat kuih karipap, kena ada syariatnya, kena ada caranya, kena ada aturannya, berapa kadar yang diperlukan, tepungnya, berapa banyak garam yang perlu diletakkan di dalam tepung tersebut, nak gunakan apa, inti macam mana. Maka semua itu adalah aturan-aturan yang perlu ada untuk menghasilkan karipap contohnya, nak menghasilkan kuih donat, nak menghasilkan tom yum. Maka apa yang kita lakukan dalam hidup kita adalah sentiasa berpandukan kepada hukum. Hukum yang tidak boleh kita sekadar ambil berdasarkan keinginan kita. Maka syariat itu adalah perkara asas kepada ilmu akhir zaman. Tanpa ada syariat, maka tidak ada perjalanan yang seterusnya. Seumpama kalau kita nak berjalan, kita ada jalan raya, maka jalan raya itu ada aturan dia. Kalau memandu yang laju, ambil lorong paling kanan. Kalau perlahan, ambil tengah. Kalau terlalu perlahan, ambil yang paling tepi. Lori-lori yang besar-besar, berat-berat, lalu yang paling tepi sekali. Maka itu semua adalah aturan-aturannya yang perlu diikuti oleh setiap
pemandu contohnya. Tak kira dia pandu kereta ke, pandu lori ke, bas, dia perlu ikut aturan tersebut. Kalau dia menongkah arus, contohnya semua menuju ke utara, lalu di sebelah kiri, tapi dia menuju utara lalu sebelah kanan, jadi kereta di depan akan menuju secara langsung, maka akan berlaku kemalangan. Maka ini semua adalah aturan-aturan yang perlu dilakukan, diterima dan dilaksanakan dalam kehidupan. Maka di sini apa yang dapat saya hubungkan tuan-tuan dan puan-puan? Apa kaitannya dengan syariat ni dengan realiti kehidupan? Jadi kita kata syariat ni dalam istilah agama Islam, agama lain tak pakai. Syariat ni hanya tertakluk kepada orang Islam saja. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya dah terangkan daripada awal, Al-Quran ini bukan untuk orang Islam saja, bukan untuk satu kelompok saja. Al-Quran ini adalah untuk umat manusia. Dia adalah suatu cahaya yang menerangi kegelapan. Maka tidak boleh kita katakan hanya sekelompok. Bila sebut syariat, mungkin istilah itu dipanggil kepada mereka-mereka yang dikatakan umat Islam ataupun golongan-golongan ataupun mereka-mereka yang bertauhidkan kepada Allah, menjelaskan syariat itu kaitan dengan orang Islam. Tetapi bagaimana untuk diperjelaskan dengan lebih khusus, sebab kita bercakap secara umum. Macam saya katakan semalam, saya berhubung dengan mereka-mereka yang tak percaya kepada Islam. Bagaimana kita nak hubungkan syariat itu secara universal? Bagaimana ilmu syariat itu kita dapat universalkan dia, supaya orang awam juga boleh menerima hakikat, oh rupanya kami selama ni tak sedar syariat itu sebahagian daripada hidup kami, walaupun kami bukan orang Islam. Maka apakah hubungan syariat dengan universal, dengan kehidupan manusia, kehidupan haiwan dan sebagainya? Maka di situ tuan-tuan dan perempuan, datanglah ilmu universal yang selama ini kita belajar, yang selama ini kita laksanakan dalam hidup, yang selama ini kita tidak sedar. Ia adalah syariat. Apa dia? Matematik. Ilmu matematik adalah ilmu syariat. Tuan-tuan dan perempuan nak buat kerja semua kena pakai matematik kan? Saya tak pandai lah matematik, Tuan Pal. Saya orang yang tak suka matematik. Cuba tuan-tuan dan perempuan lihat betul-betul. Semua yang tuan-tuan buat, semua ada hubungan dengan nombor, ada hubungan dengan hitungan. Rumah kita pun ada hitungan saiz dia, bilik kita pun ada hitungan saiz dia, baju kita ada hitungan saiz dia. Ya. Kita nak masak pun ada hitungan ramuan-ramuan tu berapa banyak yang diperlukan garam dan sebagainya. Semua ada hitungan. Maka itulah syariat dia. Perkara yang tidak boleh kita nafikan. Jadi kalau kita nak kata kita pandai matematik ke, tak pandai matematik ke, tetap kita perlu ada syariat di dalam kehidupan. Maka di situ dalam universal konsep dia, keilmuan ilmiah dia adalah matematik. Maka ilmu matematik yang kita katakan matematik selama ini, kita definisikan sebagai satu perkara yang asing daripada syariat, asing daripada hakikat Islam. Sedangkan sebenarnya ianya adalah suatu penterjemahan kebijaksanaan, keagungan Al-Quran, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matematik tidak terbuka dengan rasa yang sedar kepada kebanyakan manusia, kerana mereka melihat matematik adalah matematik. Matematik itu adalah suatu disiplin saja. Sedangkan hakikatnya matematik itu adalah syariat. Kita solat 5 waktu. 5 waktu ada hitungan dia. Pukul berapa kita nak solat, ada cara kiranya. Apa sekali yang kita lakukan pasti ada kadar. Bila sebut saja kadar dalam hukum zakat yang telah saya jelaskan kepada tuan-tuan dan perempuan, maka di situ kena ada matematik. Jadi nampak dia lihat tak dia punya hubung kait dia di antara persoalan matematik dengan syariat. Jadi jelas tak bahawa siapa pun manusia, percaya atau tidak percaya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman atau tidak beriman, ya, menerima atau tidak menerima hakikat tauhid kepada Allah, dan mereka mengatakan Islam itu tidak kena mengena dengan mereka, mereka mengatakan Al-Quran itu tidak kena mengena dengan mereka,
Maka hari ini telah saya membuka dengan jelas kepada tuan-tuan dan puan-puan. Buat memang siapa pun tuan-tuan dan puan-puan tak percaya Islam, tak percaya Al-Quran, tak percaya apa sekalipun, tolaklah apa yang dikatakan kepercayaan, keimanan. Namun tuan-tuan dan puan-puan tetap perlukan matematik dalam hidup, betul tak? Perlukan hitungan dalam hidup. Perlukan ada satu aturan dalam hidup. Perlu ada satu suasana yang mengatur kehidupan tuan-tuan dan puan-puan. Maka matematik di dalam hidup tuan-tuan dan puan-puan tidak boleh tuan-tuan dan puan nafikan, tak boleh tolak. Nak tak nak, suka tak suka, tetap kena ada. Maka secara tidak langsung tuan-tuan dan puan-puan tidak akan dapat lepas dan tidak akan dapat melarikan diri daripada realiti bahawa siapa pun tuan-tuan dan puan-puan menolak macam mana besar sekalipun kebenaran Islam, tetap tuan-tuan dan puan-puan adalah sebahagian daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak boleh tuan-tuan dan puan-puan nafikan. Kerana buanglah matematik dalam hidup tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak? Maka matematik itulah syariat yang ingin saya memperjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam aspek ilmu akhir zaman, disiplin yang pertama. Tak pernah terfikirlah Tuan Pal, sampai begitu sekali rupanya syariat ini berbalik kepada universal language-nya, bahasa saintifiknya adalah matematik. Maka sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita kena belajar. Kita kena terima hakikat, kita tak tahu apa-apa. Kalau tidak mahu memposisikan diri kita untuk belajar, kerana kita rasa kita dah tahu, kita rasa kita dah ada memiliki segala pengetahuan, maka cuba fikirkan apa yang saya cakap pada hari ini. Ada tak pengetahuan ni sebelum ni? Ada tak penjelasan sebegini yang tuan-tuan perempuan dapat daripada mana-mana pihak? Jika ada, mereka yang menyatakan sebagaimana apa yang saya sampaikan, maka saya orang yang kedua lah, atau saya orang yang ketiga, atau orang yang keempat yang menyatakan perkara yang sama. Tapi saya belum lagi menemui mana-mana pihak yang dapat memahamkan, merungkaikan persoalan syariat dan ilmu matematik moden atau ilmu matematik lama daripada zaman Socrates ke, daripada Al-Khwarizmi dan sebagainya, tetap berbalik kepada hubungan kepada Al-Quran dan hubungan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, bukalah diri kita kepada realiti. Ilmu akhir zaman bukan cerita tentang meramal, bukan cerita tentang turunnya sana, turunnya sini. Macam-macam kisah yang saya lihat, ya, macam-macam guru-guru, juga macam-macam ilmuwan yang bercerita tentang akhir zaman, semua dalam kisah ramalan-ramalan. Kenapa kita membuat ramalan-ramalan sedangkan hakikat sangat jelas? Kehidupan itu satu kepastian dan kematian itu satu kepastian. Kenapa kepastian? Kita masih hidup lagi, pastilah hidup, dan kita pasti mati. Maka apabila kita bercerita tentang akhir zaman, biarlah ambil suatu proses ilmu akhir zaman yang berbalik kepada practicality. Untuk apa kita meramal? Untuk apa kita bercerita benda-benda yang kita tak jelas? Kerja siapa sebegitu? Maka untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, dapat tak ni? Dapat ya? Syariat adalah disiplin yang pertama. Maka itu juga dalam menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang akan kita laksanakan. Maka di situ datangnya syariat, datangnya hukum, datangnya perkara-perkara yang akan menjadi peta perjalanan bagi kita di atas muka bumi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka itulah untuk menterjemahkan. Sekali lagi saya nak tambah, kerana perkara ni sangat penting, pelan-pelan saya cakap ya tuan-tuan dan puan-puan. Apabila kita bercerita tentang keilmuan, bukan diceritakan untuk kita dengar dan merasa tinggi ilmu tu, hebat ilmu tu, tetapi ianya haruslah ada pelaksanaan, membawa kita kepada realiti. Maka itulah perkara yang pertama tentang syariat, adalah sesuatu hukum dan ia adalah suatu formula penjelasan
pemetaan bukan hanya untuk satu kelompok, tetapi syariat sebenarnya adalah untuk seluruh makhluk di dalam ruang alam semesta. Setuju tak setuju dengan perintah Allah, terima tak terima dengan perintah Allah dan Rasulnya, tetap tuan-tuan dan perempuan tidak dapat menolak hakikat bahawa tuan-tuan dan perempuan tertakluk kepada syariat. Maka di situlah peranan penjelasan matematik. Boleh ya? Okey, itu yang pertama. Apa pula yang kedua? Maka apabila kita telah memiliki peta, kita dah ada peta, apa yang perlu kita buat? Maka kita perlu ada perjalanan, ada pelaksanaan. Apabila kita sebut saja persoalan yang meletakkan perjalanan, dia mesti berpandukan kepada yang pertama tadi. Mesti ada syariatnya terlebih dahulu. Jadi dalam istilah orang-orang agama disebut fiqh. Fiqh tu hukum dia. Dia punya muamalat dia ke contohnya, urusan-urusan dari segi kehidupan dalam keluarga ke contohnya. Tetapi bila sampai kepada peringkat yang kedua, maka itu yang akan dilaksanakan. Maka datanglah yang dinamakan hakikat. Baru dah ada hakikat. Baru dah nampaknya, oh karipap tu wujud. Baru nampak tom yam tu sampai kat kita. Ada sesuatu yang jelas depan mata kita, hakikat. Maka hakikat itu tidak boleh dibayang-bayangkan, tidak boleh diramal-ramalkan. Sebab tu saya katakan daripada tadi, tidak boleh ada ramalan. Kerana apabila ada saja syariat disambungkan dengan hakikat, bahawa syariat itu bukan tergantung, bukan syariat itu terampai, tetapi daripada syariat itu tadi, maka adanya hakikat. Daripada matematik, formula-formula matematik itu tadi, hasillah YouTube, hasillah telefon, mobile phone, hasillah rumah, terhasil segala perkara yang kita lihat secara nyata, hakikat. Maka di situ datangnya hakikat. Di situ datangnya reality. Ada sesuatu yang boleh kita pegang, yang nyata, yang menjalankan urusan-urusan. Maka di situlah persoalan ilmu hakikat. Cabang yang nombor 2. Tuan Pa ni macam bercakap, macam kisah-kisah ustaz-ustaz bercakap lah. Ya ke saya cakap macam ustaz? Saya ni saintis. Sebab saya bercakap berdasarkan kepada pelaksanaan hidup saya. Cuma saya tidak memisahkan di antara persoalan satu dengan persoalan dua. Maksudnya macam mana? Tadi pertama tentang syariat. Oh, itu orang syariat. Oh, orang fiqh. Dia tak sama dengan kita. Kita orang hakikat. Maka akan ada kelompok-kelompok yang sebegini. Sama juga di dalam kisah tadi. Oh, dia ahli matematik, kami bukan ahli matematik. Pecah lagi. Jadi dalam hakikat yang kedua, dalam persoalan hakikat, dia mempunyai paksi, mempunyai hubung kait dengan syariat. Jadi orang yang menyatakan diri dia hanyalah orang fiqh ataupun orang syariat, tanpa ada hakikat, umpama ada roh, tidak ada jasad. Order tom yam, tunggu berjam-jam, tapi tom yam tak sampai-sampai, tak ada hakikatnya, tak ada realitinya. Maka itulah tuan-tuan dan puan-puan, di dalam pelaksanaan hakikat, ilmu hakikat, datanglah sifat. Faham ya? Maksudnya macam mana? Kena ada sifatnya. Maka hakikat itu ada sifat. Dan hakikat itu tidak ada pengecualian daripada syariat. Dalam arti kata lain, sifat itu mesti membawa diri dia dengan syariat. Maka itulah sifat yang akan berbalik kepada hakikat. Maka sifatnya siapa? Bila kita bercerita hari ini, sifatnya kita lah hakikat. Kita ni ada sifat. Maka untuk itulah penjelasan saya kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam aspek ilmu akhir zaman sentiasa akhirnya berbalik kepada diri sendiri. Kita bercerita tentang syariat, bercerita tentang hakikat, nak buat apa? Untuk diri kita. Untuk apa? Untuk memastikan kita melalui proses kehidupan berlandaskan syariat.
Bukan kita membaca syariat, kemudian kita papar-paparkan, kita letak kat dinding, oh ni hukum begini, hukum ni begini, hukum ni begini. Berapa banyak hukum yang diceritakan di dalam persoalan, tetapi adakah hakikatnya berlaku? Pada diri masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan, buat tak semua tu? Hukum bukan main banyak lagi. Letak itu hukum ni, nak masuk bilik air macam ni, nak keluar bilik air macam ni. Semua masing-masing letakkan hukum-hukum sedemikian. Itu dikatakan tadi itu yang pertama. Maka apabila sampai kepada sifat, maka sifat itu adalah atas pelaksanaan yang adanya panduan daripada syariat. Maka hakikat berbalik kepada diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Maka dalam aspek ni bagaimana nak di-universalkan macam tadi kan? Macam mana Tuan Palmasa Bayu kita nak hubungkan dengan penjelasan secara saintifik tentang hukum, tentang disiplin, ilmu, hakikat. Maka di situ tuan-tuan dan puan-puan datangnya di dalam cabang ilmu moden, cabang ilmu yang kita asingkan daripada realiti yang dinamakan biologi. Maka kita ni biologi, kita ni sifat yang biologi. Kita ada sifat ni, daging kita, ya. Tubuh badan kita itu biologi, nyata. Di dalam tubuh badan itu ada sistem yang berjalan. Maka sistem itu sistem pemakanan, sistem penghadaman, penglihatan, pendengaran. Sistem-sistem itu diatur oleh proses yang mengikut syariat. Sebab itu apabila kita lakukan apa-apa sekali kepada tubuh badan kita, kita kena ikut syariat. Makan yang betul, cara kita berhubung, cara kita melaksanakan kehidupan kita mesti berlandaskan syariat. Kerana kita hakikat, kita sifat yang perlukan panduan. Apa yang nak makan, macam mana nak makan, bila nak makan, kenapa makan, makan di mana. Contoh ni baru aspek pemakanan. Maka setiap yang kita lihat dalam Al-Quran sangat jelas. Oh, jangan makan yang ini, jangan lakukan perkara sedemikian kerana ia akan mendatangkan kemudaratan. Apa yang mudarat? Hakikat. Sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Kita ditimpa dengan penyakit. Kenapa? Kerana kita telah pun melanggar syariat. Maka di situ datangnya biologi. Di situ datangnya keilmuan biologi, keilmuan yang menjelaskan tentang bagaimana tubuh badan manusia itu berfungsi, tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana? Hari ni nampaknya Masa Bayu bercerita kejap macam ustaz, kejap macam saintis, kejap jadi mathematician, kejap pula jadi orang ahli biologi. Ni macam mana cerita dia? Sebab tidak ada perbezaan. Cuma masalahnya perkara sebegini telah diasing-asingkan. Ingat saya ceritakan akhir zaman siapa yang kawal ilmu? Maka Dajjal, the king of Dajjal, telah menguasai ilmu dan dipisah-pisahkan. Oh, orang biologi, orang biologi, orang matematik, orang syariat, orang hakikat. Sedangkan perkara sedemikian tidak berlaku. Dia perlu wujud. Perlu ada satu gabungan. Jika tidak ada mata, maka manusia tidak dapat melihat. Maka mata perlu wujud. Tetapi mata perlukan bekas, maka datangnya kepala duduk di sini, ruang ni, ruang untuk mata, biji mata. Kemudian dari biji mata tu pula ada saluran-saluran, urat-urat, daging, lemak dan sebagainya yang akan memegang mata tadi, bola mata tadi, dan disalurkan ke otak. Otak sampai ke hati, dah sampai ke tempat yang lain. Ada saluran tenaga, darah sampai ke mata dan sebagainya. Maka mata sahaja tak akan dapat melakukan apa-apa. Mata perlukan sokongan yang lain. Maka begitulah hubungan bila kita bercerita tentang ilmu akhir zaman. Dia tidak boleh dipisah-pisahkan. Apa juga yang persoalan berkait tentang pelaksanaan hidup kita di dalam aspek apa pun adalah penyatuan, bukan pemecahan. Maka di situ tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita berada dalam situasi akhir zaman, apa juga ilmu yang ada pengasingan, pisah-memisah antara satu sama lain.
ada kelompok tu, ada kelompok ni, maka itu adalah bertentang dengan apa yang telah saya jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, sebagaimana yang telah disampaikan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana dakyah-dakyah, muslihat-muslihat tipu daya iblis yang telah menyebabkan situasi sedemikian berlaku. Tetapi jangan salahkan dia kerana itu kerja dia. Kita yang patutnya berfikir, merujuk kembali kepada Al-Quran. Maka jika apa kita lihat hari ini, begitu banyak kelompok-kelompok wujud dengan menyatakan mereka yang paling benar daripada yang lain, kelompok kami yang paling benar, kelompok itu tak benar, kelompok ini yang paling tepat, kelompok ini tak tepat, kamilah yang memperjuangkan Islam, mereka tidak memperjuangkan Islam. Asal itu sahaja disebut oleh mana-mana kelompok di akhir zaman, tuan-tuan dan puan-puan ingat apabila itu berlaku, tak kiralah macam mana kita lihat mereka itu benarlah katanya, dekat sekali dengan Al-Quran, dekat sekali dengan pelaksanaan dan sebagainya. Yang kita faham, tetap tuan-tuan dan puan-puan, matematiknya mudah saja. Apabila ada pemecahan, maka ia bertentang dengan Al-Quran dan bertentang dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa penyatuan, bukan membawa pemecahan. Maka jika dunia hari ini kita ada begitu banyak section-section, begitu banyak pihak-pihak yang asing-asing dari segi syariat dia ataupun dari segi hukum yang dipegang, maka sekali lagi saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan berlapang dada, buka Al-Quran semula, tunjukkan kepada saya di mana di dalam Al-Quran itu yang menyatakan dan Allah menyuruh kita berpecah belah, ataupun Allah menyatakan ada yang lain daripada Islam. Jika temui ayat tersebut, tolong berikan kepada saya nak tengok. Sebab setakat yang saya telah lalui dan telah saya kaji daripada permulaan sampai akhir dan berulang-ulang kali saya kaji tentang Al-Quran, saya tidak menemui penyataan-penyataan ayat-ayat yang menyuruh berlakunya pemecahan. Tetapi semua kisah-kisah daripada Rasul yang pertama sampailah Rasul yang terakhir adalah menyatukan umat-umatnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyatukan perbezaan, dicarikan titik persamaan, kembalikan mereka tauhidnya, la ilaha illallah. Namun apabila hari ini, zaman ini, begitu banyak pemecahan-pemecahan berlaku, maka kembalilah pada topik kita hari ini, ilmu akhir zaman. Apabila ada perpecahan, maka itu bukan jalan yang telah dituntun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan? Perkara yang kedua, biologi. Dalam istilah saintifiknya adalah biologi. Dalam istilah yang lebih kepada suatu konsep yang berbalik kepada agama, berbalik kepada cerita-cerita kepercayaan keimanan, maka itu kita katakan hakikat. Maka ia adalah hakikat biologi atau dalam istilah pelaksanaan kepada sifat kita. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Boleh ikut lagi? Terbuka tak sedikit sebanyak tentang kisah ilmu akhir zaman? Itu baru 2 kita ada 2 lagi. Maka apakah yang ketiga? Maka yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita dah ada sifat, setelah kita mempunyai syariat, maka kita perlu melaksanakan. Kita kena berjalan, kita kena melakukan. Kalau kita kata kita orang yang benar, maka itu yang saya katakan semalam, kena ada bukti. Tuan-tuan dan perempuan, buktikanlah tuan-tuan perempuan orang yang benar. Benar maksudnya macam mana? Benar mengikut apa juga perintah Allah, benar menolak segala perkara yang bertentang dengan hukum Allah. Benar. Maka ada pelaksanaan. Kerana perkara yang ketiga dalam topik kita hari ini, cabang ataupun bidang ataupun disiplin ilmu yang ketiga adalah tentang berbalik kepada pelaksanaan. Bergerak, aktif. Siapa yang gerak dan aktif? Balik pada diri kita. Kerana segala perkara yang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan perempuan adalah keilmuan yang berbalik kepada diri sendiri. Maka di situ datangnya disiplin ataupun cabang yang ketiga, iaitu tarikat. Apa itu tarikat? Jalan.
Bila sebut jalan tu, jalan lah. Oh, saya biasa dengar ni perkataan tarikat ni, Tuan Pal. Tuan Pal ni belajar tarikat ke? Tuan Pal ni belajar ada mana-mana tarikat ke Tuan Pal pergi ataupun amalkan? Dah saya terangkan daripada awal, inilah masalahnya. Kita ni banyak sangat mengikut satu pihak. Kita tak menghimpunkan daripada Al-Quran. Jadi kita dengar seorang tu cakap, oh sedap lah dia cakap, betul lah nak dekatkan diri Allah. Kita duduk dengan jalan tarikat. Tapi hari ni saya bercerita tarikat pula. Saintis yang bercakap tentang tarikat. Macam mana ni? Kerana dalam perkara disiplin yang ketiga adalah perjalanan sifat. Siapa? Kita. Bila kita nak berjalan, kita kena ada sifat. Tak ada sifat, macam mana nak jalan? Orang mati. Maka kita perlu ada perjalanan. Kita perlu ada laluan. Maka di situlah datangnya persoalan tenaga yang menggerakkan kita, tenaga yang menjalankan kita. Kita kena ada tenaga. Tak ada tenaga, macam mana kita nak jalan? Nak buat kerja kena ada tenaga. Kena makan, kena minum. Maka tarikat itu adalah perjalanan. Membawa diri kita kepada satu destinasi. Kalau kita nak pergi kerja, maka kita membawa diri kita bergerak ke tempat kerja. Itulah tarikat kita. Apa dia? Kerana itu berbalik kepada syariat. Apa dia? Aturan kena bekerja. Nak cari rezeki untuk anak isteri kita, kita kena tarikat. Tapi bila disebut tarikat ni macam duduk satu tempat, duduk ramai-ramai, itulah tarikat. Siapa yang meletakkan sebegini sebenarnya? Maka minta maaf tuan-tuan dan puan-puan yang terasa tersinggung dengan perkataan saya. Masa Bayu bukan bawa kisah-kisah duduk dalam hayalan. Kalau kita belajar tentang tarikat, tetapi kita menjauhkan daripada hakikat dan syariat, siapa tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya? Siapa yang mengajar semua ilmu sedemikian? Saya pergi sampai ke Uzbekistan. Saya pergi ke tempat di mana makamnya pengasas tarikat Naqsabandi. Saya pergi tuan-tuan dan puan-puan, saya pergi ke Indonesia, saya pergi ke Iraq, saya pergi ke Iran, saya pergi di Turki, jangan cerita lagi lah. Begitu banyak lagi ahli-ahli tarikat. Ya, macam-macam dikata tarikat. Jadi saya kata kepada mereka, saya tanya dengan mereka, apa yang kamu masukkan tarikat ni? Ini kami ada tarikat ni, tarikat macam-macam tarikat. Hari ini saya menjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan, apabila sebut saja tarikat, itu adalah perjalanan hakikat yang membawa syariat. Mereka yang berjalan tanpa adanya hakikat dan menolak syariat, maka mereka berjalan menuju kepada iblis laknatullah. Pegang cakap saya dengan jelas dalam Al-Quran itu sangat nyata. Mereka yang tidak berpandukan kepada Al-Quran, sesungguhnya mereka itu akan beroleh azab Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan sesat, mereka akan masuk di dalam kegelapan. Maka tarikat, jangan kita molek-molekkan, kita letakkan tarikat ni seolah macam sesuatu yang special. Oh, dia orang tarikat. Oh, jadi orang ni kalau tarikat, dia akan sesat. Memanglah dia sesat, dia tak pegang hakikat dan makrifat, tak pegang hakikat dan syariat. Maka dia akan berjalan. Bayangkan orang yang berjalan tanpa ada peta. Ni syariat ada ni. Ada. Tapi kenapa sesat? Maksudnya sesat ni, suruh pergi ke Kuala Lumpur, dia menuju ke Johor Bahru, menuju ke Melaka. Sebab tidak ada syariat, tidak ada matematik hitungan, dia tak ada. Tidak ada perkara yang menyebabkan dia tahu macam mana nak pergi. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, apabila sebut kepada persoalan disiplin yang ketiga, balik kepada tarikat, maka dia mesti terikat lah, senang nak cerita. Terikat dengan hakikat yang membawa syariat. Jangan keluar daripada situ. Nak berzikir ke, nak amal ke dan sebagainya, jangan lepas perkara tersebut. Sekali kita lepas, maka nak sambung balik bukan senang tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana kita nak kaitkan dalam aspek realiti pula ni, Tuan Pal Masa Bayu? Maka di situlah datang persoalan yang berbalik kepada fizik. Ilmu fizik yang akan menuntun kita, membawa kita kepada realiti tentang tenaga, momentum, hitungan masa dikaitkan dengan tenaga, hitungan jarak, hitungan, kerana nak berjalan tu kena tahu jarak dia.
Maka hitungan tu kena pakai. Orang fizik kena dihitung dengan matematik. Jadi janganlah sebut, oh saya ahli fizik, saya tak sama dengan orang matematik. Macam mana tu? Sedangkan dia menggunakan matematik untuk menghitung perjalanan dia. Dia perlukan matematik untuk menghitung keupayaan kapasiti yang dia miliki. Maka orang tarikat, sebut saja tarikat, sepatutnya dia memegang syariat. Kalau tak pegang syariat, macam mana dia nak menghitung? Oh, saya nak berzikir je, berapa puluh ribu. Puluh ribu tu juga kan matematik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cakap macam mana ya dalam aspek yang menghimpunkan diri kita kepada realiti. Benar saya seorang saintis. Benar saya seorang ilmuwan yang berbalik kepada sains. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, rasanya bahasa masa bayu ni bahasa sains saja ke ataupun bahasa yang menyentuh realiti tauhid kita kepada Allah? Pernah tak tuan-tuan dan puan-puan terfikir bagaimana dapat menghimpunkan matematik, biologi, fizik yang kita belajar di sekolah sebenarnya juga datangnya daripada Al-Quran. Maka itu tuan-tuan dan puan-puan, realiti hakikat betapa besarnya mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah ada pada kita, yang kita tidak mahu rujuk, tak mahu kita cerminkan. Kita lebih memandang kitab-kitab yang tidak ada tahu mana pangkal hujungnya. Kemudian kita berbalah. Sedangkan dah jelas. Duduk, rujuk. Kerana apa yang saya sampai kepada tuan-tuan dan puan-puan bukan masa bayu, reka-reka ataupun buat satu cerita-cerita kosong. Semua dalam Al-Quran. Apabila balik kepada perjalanan, maka perjalanan yang saya masukkan tadi, perjalanan kita. Bagaimana perjalanan kita ya? Masa bayu, perjalanan Rasulullah. Maka tarikat yang kita lakukan adalah tarikat Rasulullah. Bukan tarikat sana, nama sana tarikat itu. Tak ada. Jangan sebut-sebut tarikat-tarikat ni atas nama-nama tertentu, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, yang nak terima dan tak terima, saya tak buat apa-apa. Sebut saja tarikat, perjalanan, hakikat, berpegang syariat. Syariat siapa? Syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang, yakni daripada Al-Quran. Maka fizik, Albert Einstein cerita tentang fizik, Stephen Hawking cerita tentang fizik, mereka tu bukan orang Islam. Sebab kita tak faham sebelum ni. Memanglah mereka tu bukan orang Islam, tetapi mereka tetap ada di dalam hukum syariat yang tidak boleh mereka tolak. Tak beriman sekalipun tetap. Sebab itu, beriman atau tak beriman, dia tak beriman sekalipun, menolak sekalipun, dia pergi tempat mana? Bila dia mati, dia pergi ke mana nanti tuan-tuan dan puan? Balik pada Allah. Tetap ada hukuman. Berarti kita hidup di dalam muka bumi, hakikatnya buat apa sekalipun balik kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang daripada Allah, kembalinya kita kepada Allah. Maka perkara yang ketiga, cabang yang ketiga, ilmu yang ketiga adalah tarikat. Yang mana tarikat itu adalah perjalanan. Bila balik kepada cerita tentang ilmiah, itulah fizik. Maka fizik tidak boleh menolak biologi. Kerana fizik tanpa biologi, siapa yang nak menjalankan nanti? Kena ada sifat. Maka manusia kena ada badan. Tak ada badan, siapa nak buat hantu? Nak suruh hantu buat kerja untuk kita? Oh, saya nak makan lah Tuan Pal. Macam mana nak makan? Saya nak makan, tapi tidak ada yang nak dimakan. Tapi saya tengah makan ni. Makan apa? Saya makan lah. Saya tengah sedang makan ni. Tapi mulut tak kunyah pun. Kenapa? Tidak ada. Balik kepada hakikat. Cukuplah ni makan dengan zikir-zikir. Kenyang. Kerana saya dapat ayat-ayat begini, saya jelaskan. Cukup saja kita makan zikir-zikir. Kerana itu menggantikan makanan. Dan saya tanya, kenapa jadi begini? Kerana tidak berpegang kepada hakikat. Maka di situ tidak ada syariat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dah terangkan banyak kali sebelum-sebelum ni. Iblis kuasai ilmu akhir zaman. Dah dimasukkan dengan macam-macam doktrin, dah macam-macam rupa dia dah masukkan. Pasal kertas pun boleh berperang kan?
Dan saya cakap semalam, pasal kertas pun boleh bergaduh. Jadi tuan-tuan dan perempuan, boleh tak jawab persoalan saya? Boleh tak fikir persoalan saya? Bagaimana saya menghubungkan 3 ilmu, cabang ilmu yang kita lihat dalam ilmu konvensional? Tuan Pal, itu semua sekular, kami tak ada kaitan dengan Islam. Inilah ni masalah ni. Belajar tak nak belajar betul-betul. Menghukum nombor 1. Oh, sekular melupakan Allah. Sekular tak ada kena-mengena dengan syariat, sekular tak kena dengan Al-Quran. Tuan-tuan dan perempuan, adakah benda-benda, perkara-perkara yang ada di alam semesta ni yang terkeluar daripada hukum Allah? Sebut apa sekalipun, komunis ke, sebut apa sekalipun, sekular ke, apa pun, Freemason ke, Illuminati, mereka tetap, siapa pun, iblis sekalipun, dalam hitungan Allah, tak boleh lari. Sebab kita tak faham, datanglah dajjal-dajjal kecil, mengajar kita, oh ini sekular, melupakan Allah. Realitinya tuan-tuan dan perempuan, bila kita dah faham apa yang saya jelaskan kepada tuan-tuan dan perempuan, istilah-istilah itu wujud adalah untuk mengelirukan kita daripada realiti. Buat apa pun, pusinglah ke mana sekalipun, kena ada syariat, kena ada hakikat, dan kena ada tarikat. Tapi fahamkan, saya jelaskan tadi, faham, jangan tersalah faham persoalan tarikat yang biasa difahami, kerana ia tidak sama atas apa yang Masa Bayu sampaikan dengan hakikat, persoalan hakikat yang difahamkan, persoalan syariat yang difahamkan. Lebih-lebih lagi, hari ini begitu banyak istilah-istilah, penjelasan-penjelasan tentang tarikat yang tidak ada kaitan pun atas apa yang saya sampaikan, berdasarkan atas apa yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu yang ketiga ya. Apa yang keempat? Maka bila apa yang keempat, ia adalah melengkapkan, yang mengeluarkan hasil, yang menjelaskan apa yang akan dicapai oleh perjalanan tarikat itu tadi. Nombor 3, kita berjalan, bila jalan dapat hasil dia, pergi kerja, dapat tempat kerja, bawa balik gaji, cukup bulan. Dah gaji belum tuan-tuan dan puan? Dah habis dah habis macam mana boleh habis? Duduk kat rumah, duduk kat rumah patutnya lebih safe kan, ini lebih pula belanja kan. Jadi mana datang duit tu? Mana dapatnya duit daripada hasil itu tadi? Hasil perjalanan. Maka disiplin yang keempat adalah hasil daripada tarikat. Apa dia? Makrifat. Oh, sebut makrifat ni tuan-tuan, ini ilmu tahap tinggi. Orang tertentu saja. Makrifat ni bertipu, dia kasyaf. Orang yang boleh tengok seberang jalan yang orang lain tak nampak. Duduk sebelah pejam sebelah mata, belakang gunung dia boleh nampak orang tu ada makrifat. Inilah sebab tu saya nak cakap nanti kan kata saya menghina. Tapi nak marah pun ada rasa-rasa nak marah orang macam ni. Cakap macam apa, macam tak nak berfikir. Tapi memang tak berfikirlah orang begini. Apabila sebut saja makrifat, kita bercerita tentang diri kita, tuan-tuan dan perempuan, kenapa nak kait-kaitkan Allah Subhanahu Wa Taala, makrifat Allah kepada Allah dan sebagainya? Siapa yang ajar? Kerana kita melihatkan kenyataan perjalanan hasil yang kita perolehi, itu makrifat dia. Iaitu tindak balas atas apa yang telah kita lakukan. Kita berjalan, tindak balas dia apa? Kita buat baik, dapat kebaikan. Kita buat buruk, dapat keburukan. Maka itulah makrifatnya. Iaitu hubungan kita dengan Allah berbalik kepada syariat yang telah ditetapkan daripada Al-Quran. Maka makrifat itu adalah hubungan kita dengan apa yang kita laksanakan. Reaction dia. Maka di situ tuan-tuan dan perempuan, dalam konvensional ilmu, kita nak faham ilmiah dia, itulah kimia. Maka apa yang kita hidup hari ini, kita ni adalah kimia yang berjalan. Tindak balas kimia. Tuan-tuan dan perempuan, dulu cari isteri, nak cari macam mana? Yang chemistry katanya. Betul tak? Nak cari padanan, padan tak padan, sesuai tak sesuai, ada kemis tak? Maka kimia, tuan-tuan dan perempuan, adalah makrifatnya.
Maka makrifat ini adalah meletakkan hasil yang jelas atas apa juga perjalanan yang kita pilih. Perjalanan yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW atau perjalanan yang ditunjuk oleh iblis laknatullah. Maka makrifat itu memang benar akan mengembalikan manusia kepada Allah. Hakikatnya tidak boleh lepas daripada situ. Makrifat iaitu hasil yang akan menentukan sama ada pergi tempat yang baik atau pergi tempat yang azab. Apa juga yang kita bicarakan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan? Yang saya bentangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut makrifat, janganlah fikir makrifat tu, oh ini makrifat tuan-puan, satu yang hanya orang-orang tertentu. Wali-wali Allah saja yang ada makrifat. Wali-wali Allah saja yang dapat ni karunia-karunia ni, ilmu laduninya, ilmu dan macam-macam lagi lah. Cerita-cerita tu semua timbul. Kenapa meletakkan kesulitan perkara-perkara yang kita sendiri tak tahu? Ada dalam Quran. Janganlah kamu menghukum diri kamu atas perkara yang kamu tak tahu, Allah kata. Dan Allah tidak pernah menghukum hamba-hambanya. Tapi hamba-hambanya yang menzalimi diri mereka sendiri, menghukum diri dia sendiri atas perkara yang dia tak tahu. Mulalah duduk bercerita. Itulah masuk sampai tahap Allah wujud. Allah itu ada. Allah itu habis ke situ. Tapi kita ni macam mana pula? Allah memang pasti wujud, tetapi kewujudan kita itu bagaimana? Ini datangnya persoalan-persoalan yang berbalik kepada ilmu akhir zaman. Dan apa yang saya sampaikan sampai pada disiplin yang keempat, tetap berbalik kepada peranan kita. Peranan saya, peranan tuan-tuan dan perempuan dalam hidup. Maka akhirnya tadi, makrifat tadi membawa kita mengenal Allah. Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana nak kenal Allah? Tengoklah makrifat dia macam mana. Iaitu tengok hasil dia. Tengok tinggal laku dia. Tengok apa yang dia buat. Buat tak semenggah, buat yang bukan-bukan. Kita dapat tahu ini hasil dia macam mana. Maka apa juga yang kita kaitkan, jadikan dia umum, tuan-tuan dan perempuan. Kerana Al-Quran itu untuk semua, umum. Tidak ada yang terkecuali. Jadi bukanlah sebut makrifat, oi, itu kelompok-kelompok yang tertentu, Tuan Pak Masa Bayu. Kami tak layak untuk bercerita tentang makrifat. Subhanallah. Boleh tak mulai daripada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, buang-buanglah. Kalau saya sebelum ni saya tak kata buang, ini saya kata buang je lah. Ilmu yang ngaruk, yang pelik-pelik, yang tak ada kena-mengena dengan Quran ni, buanglah. Dah nak kiamat dah ni. Apa faedahnya? Bercerita tentang sesuatu yang tinggi-tinggi melangit, tetapi tak boleh kita praktikkan. Macam kita berikan cincin kepada monyet. Beri cincin ni, cincin emas, bagi kat monyet. Monyet tu ambil cincin tu, tengok, lama dia telan ke apa, dia jilat ke apa, dia tak tahu nak buat apa dengan cincin emas tu tadi. Sudahnya dia lempar. Walaupun perkara itu berharga, nilainya tinggi, sampai kepada mereka yang tidak mempunyai kesedaran pengetahuan tentang kebenaran, maka dia akan buang, lempar. Dia kejarlah benda lain. Dia kejarlah benda-benda yang menjadi satu perkara yang nampak sebagaimana realiti. Hakikatnya itu fantasi yang dicantik-cantikkan, dimolek-molekkan oleh syaitan-syaitan yang direjam. Nampak cantik benda tu, benar benda tu, tapi sebenarnya itu macam mana rabbit dengan carrot. Tak, rabbit dengan carrot. Jadi rabbit ni ataupun arnab ni mengejarlah. Kalau di arnab di Indonesia, kelinci, tak silap saya dia panggil. Kejarlah, letak ikatkan carrot depan dia. Carrot bahasa Indonesia apa ya? Saya tak ingat lah. Ada water ke apa ya. Tak, kalau silap tu betul kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, 4 disiplin ini berhubung langsung dengan kisah ataupun perjalanan hidup kita di atas muka bumi. Perjalanan hidup saya dan tuan-tuan dan puan-puan. Syariat, hakikat, makrifat
syariat, hakikat, tarikat dan makrifat. Maka empat-empat ini tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh ada golongan makrifat, tidak boleh ada hanya golongan tarikat, tidak boleh hanya ada golongan hakikat. Oh, ini orang-orang fiqh dalam syariat. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa sebut saja begitu. Kalau tuan-tuan dan puan jumpa sesiapa sekalipun, dia sebut saja begitu, ini nasihat saya tuan-tuan dan puan, hindarkanlah diri daripada mereka. Kerana mereka itu membawa bencana kepada hidup. Kerana memecah belahkan adalah kerja syaitan-syaitan yang direjam. Maka mereka itu adalah dajjal-dajjal kecil. Tetapi bila tuan-tuan dan puan-puan bertemu dengan sesiapa sekalipun yang berkata, jangan dipisah-pisahkan, keempat-empat perkara ini perlu disatukan, maka ikutlah dan terimalah. Jika nak jadikan dia guru pun, jadikanlah guru kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kerana keempat-empat perkara ini akan membawa diri kita kepada suatu situasi yang tidak dapat kita pisahkan. Apa dia? Realiti kepada kematian. Apabila sampai pada saat itu nanti tuan-tuan dan puan-puan, nafas, nufus, napas, ampas. Nafas, nufus, senapas, ampas. Maksudnya nafas yang ada, nufus yang daripada pusat sampailah ke langit. Senafas, tinggal tarik satu nafas, ampas, maka keluarlah roh daripada jasad. Wah, Tuan Pal cakap macam orang sufi. Okay. Macam cerita kisah orang-orang sufi. Memanglah saya mengkaji, tuan-tuan dan puan-puan, mengkaji ni bukan dengar tengok baca buku. Saya jumpa orang ahli sufi di Turki, sangat ramai ahli sufi. Saya pergi ke negara-negara yang memiliki ramai ahli tarikat. Saya temu dengan orang-orang yang bercerita tentang fiqh saja, yang bercerita tentang syariat pun ada, orang bercerita tentang hakikat pun ada. Sudah-sudahnya masing-masing dengan cara masing-masing. Tapi saya tidaklah melanggar mereka, saya tidak menyatakan mereka itu salah atau tidak salah. Saya dengar, buat kajian, selepas itu hari ini saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Yang nak dengar lah, yang nak terima, tak nak terima, bukan boleh paksa kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana hari ini dengan pencerahan yang berbalik kepada 4 disiplin ilmu akhir zaman? Terfikir tak selama ni bahawa ya Allah, rupanya yang kita belajar di sekolah tu, kita belajar matematik, kita belajar fizik, kita belajar biologi dan kimia, rupa-rupanya kita belajar tentang hakikat, belajar tentang syariat, hakikat, tarikat, makrifat rupanya ya. Ada ke mana-mana ilmuwan cakap macam saya ni ya? Kerana hakikatnya apa? Kerana persoalannya apa di sini? Untuk saya menjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan saya, kita semua tak dapat lagi mana-mana. Apalah yang perkara kita sebut, apa juga ilmu yang kita sebut sebenarnya ada di dalam Quran. Cuma ditukar-tukar je lah. Diasing-asingkan, dipisah-pisahkan. Duduklah kelompok tu, kelompok ni. Itu kerja iblis. Jangan ikut. Kerja iblis dengan pengikut-pengikut dia, tentera-tentera dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, ya, bapa-bapa, ibu-ibu, bila kita bicara tentang ilmu, apa juga yang kita sampaikan, apa yang kita dengar, apa yang cuba kita rungkaikan, dah saya jelaskan kepada bapa-bapa, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan. Tapis, buat penapisan. Tanpa ada penapisan, kita tak tahu terlepas bakteria-bakteria, virus-virus, racun-racun yang tak sepatutnya masuk dalam badan kita. Dan bila masuk dalam badan kita, kita sakit. Sakit fizikal satu perkara, ni sakit jiwa. Dia menghilangkan realiti dalam diri kita apabila kita menerima ilmu-ilmu, pengetahuan yang tidak ada tapisan daripada Al-Quran. Maka apa juga yang saya bicarakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, bagaimanapun saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, tetap tapis. Saya yang memberitahu kepada tuan-tuan dan puan-puan banyak perkara untuk
pastikan tuan-tuan sentiasa balik kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Saya selalu cakap macam tu. Tetap juga saya masih dan meletakkan kewajipan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Tetap saya sampaikan begitu pun, tapi saya bercakap, saya pegang Al-Quran. Saya bercakap kepada tuan-tuan dan puan-puan, apa juga ilmu yang dapat tapis dengan Al-Quran. Saya bercakap, malah apa yang saya cakap ni pun saya minta tuan-tuan dan puan-puan tapis dengan Al-Quran. Apatah lagi bila kita berbalik tentang persoalan-persoalan akhir zaman. Dengan begitu banyak perselisihan, begitu banyak sumber-sumber yang ada di sekeliling kita. Itu yang katakan, ada 73 golongan, ada satu golongan saja yang akan diterima oleh Allah. Mana tahu? Macam mana nak tapis tu? Bagaimana nak tahu siapa yang golongan tu? Maka kelompok kata, saya lah kelompok tu. Yang kata, kami lah kelompok ni. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ini saya ambil lah pernyataan ni ya. Saya pernah ditanya dan selalu pun ditanya tentang soalan macam ni. Tuan Pal, Mas Bayu, golongan mana satukah sebenarnya yang dikatakan 73 golongan, ada satu golongan saja yang berlalui jalan yang benar? Maka nak cari tu macam mana ya Tuan Pal? Kelompok yang mana satu ya? Maka jawapannya begini tuan-tuan dan puan-puan, untuk melengkapkan kisah kita pada hari ini atas soalan tersebut, carilah daripada 73 golongan itu tadi satu saja. Macam mana caranya? Adakah golongan yang mengikut sunnah, mengikut Al-Quran, atau golongan yang membawa kebenaran, membawa dekat dengan cara baginda Rasulullah SAW, mengikut kelompok-kelompok yang hampir dengan jalan Rasulullah? Adakah itu caranya? Maka caranya ingin saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Apabila datang persoalan ini dalam hidup kita dan di akhir zaman, apabila ada persoalan 73 golongan yang berpecah, nak cari satu, caranya adalah mana-mana juga daripada 73 golongan itu yang menyatukan 73 golongan kepada satu semula, itulah orangnya. Itulah kelompok yang kita cari. Bukan salah satu daripada 73, tetapi satu yang akan menghimpunkan 73 golongan ini kembali menjadi satu. Apa dia? Islam. Kerana Islam adalah adin, agama yang Allah terima. Tidak ada yang lain, tidak ada sebutan-sebutan yang lain yang ada di dalam Al-Quran, melainkan yang aku terima adalah Islam. Itu adalah pernyataan yang melengkapkan kesempurnaan turunnya Al-Quran kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Dan selepas itu tidak ada lagi wahyu yang turun, kerana telah lengkap, telah sempurna Al-Quran kepada umat manusia. Maka untuk itu tuan-tuan dan puan, menutup kisah kita pada hari ini, empat ilmu telah pun saya sampaikan. Melengkapkan keempat-empat ilmu ini tidak ada pemisahan. Semua kena ada penyatuan. Tidak ada kelompok matematik, tidak ada kelompok fizik, tidak ada kelompok kimia, biologi atas diri masing-masing. Tetapi keempat-empat ini perlu disatukan, kerana setiap salah satu mempunyai peranan yang akan menyempurnakan di antara satu sama lain. Maka begitulah tuan-tuan dan puan-puan, kisah saya hari ini bermula daripada syariat, sambung dengan persoalan yang kedua, sambung dengan persoalan yang ketiga, sambung dengan persoalan yang keempat kepada makrifat, hakikat, tarikat dan makrifat, akhirnya dihimpunkan kepada satu matlamat sahaja. Apakah matlamatnya? La ilaha illallah Muhammadah Rasulullah. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi terima kasih kerana sudi lagi untuk bersama dengan saya, dan kepada yang mengucapkan tahniah, yang mengucapkan terima kasih kepada saya kerana menyambung semula video-video saya. InsyaAllah saya akan cubalah ya, mana yang termampu. Dan untuk itu semoga segala pencerahan saya ini dapat memberikan sedikit sebanyak tuan-tuan dan puan-puan pendedahan yang sebenarnya apakah realiti ilmu akhir zaman. Untuk itu saya Mas Bayu mengundurkan diri terlebih dahulu. InsyaAllah dengan izin Allah, panjangkan usia kita, selamatkan kita dari segala bala bencana, fitnah iblis dan tentera-tenteranya. Untuk itu kita sama-sama dapat berjalan menuju ke jalan Allah
dan bertemu dengan baginda Rasulullah SAW untuk kita mendapatkan kehidupan yang kekal abadi dengan keindahan, kenikmatan dan ianya berkekalan sampai bila-bila. Saya Mas Abayu. Assalamualaikum. Salam sejahtera.